Okey, next kita masuk kepada kandungan. Ni sangat penting, kritikal benda ni. Kita kalau kita tak kuasai, cikgu tak kuasai, memang tak sampailah hasratnya. Okey, next Ustaz. So kita masuk kepada apa itu kandungan di SKP. Perkara yang pertama, Ustaz Bahtiar. Start. Okey, lagi next. Okey, ni kita tahulah. Kita ada beberapa bidang semua yang kita ada, tak payah cakap lah. Kita ada 10, sebenarnya ada 7 tapi jadi 10. Macam mana kita jadi 10? Macam itulah dia. Tahun 5 ni sampai kepada 10 bahagian lah, 10 bidang tilawah, hafazan, kefahaman, tajuk dan sebagainya. Okay, next. Ni kandungan di SKP. Ni semua orang dah tahu. Kalau tak tahu juga, bunuh diri. Okey, baik. Untuk tilawah, okey. Tilawah, kita tahu tilawah ialah bacaan. Untuk bacaan, kita ada 2 surah saja, surah Al-Qad dan surah At-Tin. Nampak tak? Surah At-Tin daripada tahun 6 turun ke tahun 5. Kalau tahun sekarang, semasa tahun surah At-Tin adalah bacaan dalam surah tahun 6, tapi bila untuk yang baru ni, di SKP semakkan KSSR semakkan tahun 5, surah At-Tin dah jadi bacaannya. Okey, next. So ada 2 surah, surah Al-Qad dan surah At-Tin. Seterusnya. Okey, ini adalah di SKP-nya. Nampak tak dia punya standard kandungan dia? Membaca dan mengamalkan suratul Qad dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Jadi bila kita sebut tentang membaca dan amalkan, kita punya standard pembelajaran ialah baca dan juga baca dengan betul dan bertajwid. So kita punya fokus, mari kita tengok. Seterusnya yang ketiga, slide yang ketiga. Next Ustaz. Ini dalam di SKP. Bila buat penataran, suruh diorang buka di SKP ni. Buka muka surat tu. Tengok. Untuk surah At-Tin pun juga. Membaca dan amalkan surah At-Tin. Okay. Dengan betul dan bertajwid. Next. Okay. Bagaimana nak ajar tilawah? Ni akak ni. Ni akak memang suka. Ni segitiga ni akak yang buat. Sebab apa? Segitiga ni nak pandu guru macam mana cara nak ajar. Segitiga ni. Okay. Yang dia kena baca daripada hijau. Sebab apa? Akak dapat Allah bagi ilham ni ketika nak flight pergi ke Kedah untuk presentation ke sana. Kan daripada darat kan. Daripada darat kita nak naik ke atas. So untuk baca tilawah, untuk bidang tilawah dia mesti mula dengan membaca ayat. Diikuti dengan talaki. Nampak tak yang warna biru tu, nampak tak? Membaca dengan tartil. Nampak? Bacaan contoh, membaca ayat dengan betul-betul bertajwid. Itu adalah aktiviti dalam kita punya RPH. Yang mana aktiviti ini boleh digunakan sebagai alat pentaksiran. Nampak tak? Bila kita kata, okey, kita suruh budak kita, mula-mula kita baca contoh. Itu aktivitinya. Bacaan contoh oleh guru ke oleh murid yang murid contoh ke. Lepas tu, kita suruh pula budak membaca ayat dengan betul dan tajwid. Bila kita suruh murid berbuat, membaca dengan betul dan tajwid, di situlah kita boleh mentaksir. Di situlah berlaku PBD. Satu akak kata, akak pelik bila orang kata PBD buat masa lain. PBD ni perlu buat ke? Apa hal nak tanya PBD perlu buat? PBD memang kena buat lah. Sebab apa PBD ni memang duduk dekat dalam semasa kita mengajar. Okey, bila talaqi dan musyafahah, murid memperdengarkan bacaan secara tartil. Murid perdengarkan. Bila murid perdengarkan, kat situ ada kebat tak? Ada, kan? Bila murid, dia menganalisis. Dia analisis apa dia nak baca. Dia aplikasi bacaan itu macam mana. That is kebat. Lepas tu tasmik. Tasmik pun sama jugalah. Kita semak dan juga betulkan. Dan tasmik ini, itulah dia PBD-nya. Bila kita tasmik, itulah PBD untuk bacaan. Apa yang susah sangatnya, kan? Lepas tu yang ketiga ialah bila tasmik. Okey, kita bila talaqi dan musyafahah dan juga tasmik. Tasmik ni warna merah. Kenapa warna merah? Kalau kita tak tasmik, kita tak akan tahu budak tu baca betul ke tidak. Okey, semua baca senyap. Siapa nak tahu siapa baca betul ke tidak? So, tasmik itu adalah cara yang terbaik untuk mentaksir bacaan. Mentaksir bidang bacaan. So, janganlah sesekali suruh baca beramai-ramai. Awak tak boleh nak dengar. Kalau kita ada telinga bionik boleh tangkap. Ustazah Rohani bacaan betul. Ustazah Upik salah baca. Kita tak, kalau baca ramai-ramai memang tak dapat. Mula-mula baca ramai-ramai tapi kita kena go one to one. Sebab itulah kita dalam kelas kena lantik murid turun. Sebab itulah kita kena buat ujian diagnostik pada awal tahun. So that we know yang mana murid kita yang cekap yang boleh jadi kita punya geng. Okay, next. Okay, itu tentang bacaan, bidang bacaan. Sekarang ni kita masuk hafazan. Hafazan sama juga. Ayat yang dibaca itulah juga ayat yang dihafaz. Hanya 2 sahaja. Ada orang tanya, apa salah buat 3?
Hari tu 3, elok-elok 3 jadi 2 sebab kita nak bagi ruang kepada cikgu untuk beri kemahiran dan juga kita beri ruang kepada murid untuk tunjukkan kemahiran. Selalu kita duduk sibuk kata, banyak sangatlah bahan benda nak ngajar, tak sempat nak buat semua, tak sempat. Sekarang dah kurang kan? Kalau kata tak sempat juga, hantuklah kepala ke dinding. Terus, jadi ayat sama juga. Hafazan, kita tengok. Hafazan, kita tengok ni dalam DSKP ya. Menghafaz dan mengamalkan. Sebab itu akak kata, macam tadi bacaan, tak perlulah suruh murid salin. Sama juga dengan hafazan. Dia tak suruh salin pun. Dia suruh hafaz sahaja. So, kita punya bentuk pentaksiran yang ada adalah dalam bentuk kita nak taksir dia boleh hafaz ke tidak. Apa caranya? Tasmik boleh. Kan? Satu lagi kalau kita buat, mari kita tengok apa dia contohnya. Mari kita tengok seterusnya. Ustaz, ini dalam DSKP. So, bila bagi penataran suruh buka DSKP tu, tengok ini binatangnya, jangan, ini dia DSKP-nya. Okay, next terus. Lagi. Start next page, Ustaz. Hafazan. Okey ni ya. Hafazan, kita kata kita nak murid menghafaz. Dah tahu kan apa maksud yang biru-biru kat luar tu kan? Itu adalah terus TBD terus. Itulah pentaksirannya. Membaca ayat, mengulang hafazan dengan betul dan bertajwid. Lepas tu talaqi dan musyafahah, memperdengarkan hafazan, tasmik hafazan, dan juga bila kita tasmik, kita bila ada perkataan mengamalkan hafazan, kita boleh buat dalam bentuk rekod. Kita suruh budak buat rekod bacaan. Contoh macam gambar yang ada ni. Next. Right. Dia lambat sikit. Tak apa. Dia dah keluar, okay. Tak keluar lagi. Tak apa. Okey, itu tadi hafazan ya. So hafazan juga jangan suruh murid salin atau tulis ayat hafazan. Dia bukan sekolah agama. Dia sekolah SK je. Okey. So untuk kefahaman surah dia satu saja. Kalau dulu kita ada 2 ayat kefahaman, sekarang kita ada 1 je kefahaman, iaitu suratul As. Suratul As. Okey, suratul As ni sangat seronok kalau kita pandai gunakan atau kita ngajar. Memang best. Sebab apa? Sebab kita punya masalah ialah menepati masa kan. Macam ni dah pukul 11 dah. Tengok suratul As. Okey, surah Al-As ialah merumus, mengamal dan menghayati. Apa benda merumus tu? Nanti kita akan terangkan kemudian. Next, Ustaz. So ada satu surah saja, dia punya dalam DSKP merumus, mengamal dan menghayati suratul As secara beradab dan istiqamah. Kalau kita tengok dalam dia punya standard pembelajaran tu, menyatakan pengenalan, menjelaskan tuntutan. Di sinilah bila tengok macam ni 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4. Cikgu pada masa PKP ni cikgu kena tengok antara 4 tu yang mana yang jadi asas. Asas ni maksudnya tak boleh kalau tak jumpa. Tak boleh kalau kita terang kat dia, kalau kita tak jumpa bersemuka, dia takkan faham. Apa dia? Yang mana satu? Pengenalan ke? Pengenalan tu asas ke? Kan? Yang mana? 1.5.1 ke 1.5.2 ke 1.5.3 ke 1.5.4? Siapa nak jawab? Yang mana satu? 4. 154. 154 lagi. Kalau kita tengok dekat situ, pengenalan surah, budak-budak boleh tahu sendiri pengenalan ni ada berapa ayat, turun kat mana. Kalau kita tak jumpa dia orang pun, kita boleh tanya secara tu, dah ada dalam buku teks. Tapi yang paling penting ialah apa? Antaranya macam Kak Ina kata tadi, nombor 154 dan juga 152. Jelaskan tuntutan suratul As. Apa dia tuntutan yang ada dalam tu? Budak kita bukannya budak bahasa Arab, dia tak boleh keluarkan pun. That is where kita kena datang jumpa dia. Okey, tuntutan suratul As begini. Baik, kita tengok next page, Ustaz. Next slide. Ni kalau nak ajar kefahaman. Segitiga ni. Yang pertama, memahami intisari ayat. Pengenalan surah tu kan. Itu, tahunya lah surah tu ada berapa. Ada apa dia tuntutan dia, apa dia kelebihan dia. Okey. Yang paling penting sekali dalam memahami dalam ayat kefahaman ni, kita tengok nombor 1, kita ajar dia apa dia cerita tentang surah tu secara ringkas. Yang kedua, menganalisis aplikasi dan menilai analisis apa dia tuntutan yang ada dalam tu. Apa dia tuntutan? Dalam suratul As, apa tuntutan dia? Apa tuntutan yang ada dalam tu? Bacalah ramai. Bacalah. Lagi. Lagi. Apa dia? Tuntutan dia ialah untuk apa? Antaranya ialah menjaga masa, kan? Menjaga masa. So, kita kena more kepada
Bagaimana dia dikatakan sebagai menjaga masa? Apa yang awak boleh buat sampai awak boleh jaga masa? Baru kita masuk kepada selesaikan masalah. Kalau Abu tak jaga masa, apa yang akan berlaku pada dia? Kita kata contoh, Abu selalu bangun lambat ke sekolah. Kalau selalu lambat hadir ke sekolah, bagaimana dia boleh uruskan? Itu kita masuklah kepada mengamalkan tuntutan. Jadi jelas bila mengajar kefahaman, yang pertama ialah kita bagi tahu tentang pengenalan. Yang kedua ialah kita bagi tahu apa tuntutan yang ada dan bagaimana melaksanakan tuntutan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana mereka bertindak dengan tuntutan yang ada tu dalam kehidupan mereka. That is how kita mengajar ayat kefahaman. Okey, jadi jangan sibuk kepada dalam kefahaman itulah nak betulkan bacaan. No, sekarang bukan masanya untuk membaca dengan betul dan bertajwid. Sebab tu kita kata bila ayat kefahaman, panggil terus budak yang boleh membaca dengan betul, baca supaya kita tak sibuk nak membetulkan. Wal atau sibuk wal sampai bila tak siap. Okey, jadi sebab ini bukan medannya, bidangnya adalah kefahaman. Apa yang ada dalam suratul As sampai kita kena highlightkan kepada murid, bagaimana murid bila dah kita dah tahu apa tuntutannya, kita tengok bagaimana kita boleh laksanakan. Ada praktikalnya. Dan yang ketiga, bagaimana dia selesaikan masalah dalam kehidupan seharian dia. Itu adalah cara mengajar kefahaman. Baik, next page Ustaz. So far okey Okey, ini tajwid. Tajwid kita ni dia huruf cara bacaan mat 2 harakat. So ada banyaklah yang 2 harakat dan tolong terang kepada kawan-kawan kita, dia bukan ajar tajwid ni sekaligus semua. Mari kita tengok dia punya DSKP. Mari kita tengok dia punya standard kandungan. Kita kena ingat ajar tajwid, kita ingat balik objektif tadi, ajar tajwid bukan ajar hukum tajwid tu kita streskan. Kita kena bagi tahu. Contohnya membaca ayat yang mengandungi bacaan hukum mat 2 harakat dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah. Apa yang termasuk dalam hukum bacaan hukum. Nampak tak tulis? Bacaan hukum 2 harakat ialah mat silah qasirah, mat badal kan? Mat tamkin dan sebagainya. Tapi kita janganlah tanya kat budak, apa tu mat silah qasirah? Mat silah qasirah apabila hadam tak mau, kita tak nak tanya benda tu. Tak mau tanya benda tu dalam kita punya kelas. Kita tanya, okey, bagaimana nak mengajar tajwid? Mari kita tengok. Dan ajar ni satu-satu kecuali kalau macam sekarang PKP, tajwid ni kita boleh ajar secara modular non-linear. Apa benda tu nanti sekejap lagi akak terang. Okey, next Ustaz. Okey, terus lagi satu lagi slide. Ni tajwid. So, tajwid ini kita kena buat ialah kita bagi teori bacaannya. Macam mana teorinya, kita tunjukkan, sebab itu ada buku teks tu. Ambil perkataan-perkataan dalam buku teks tu, letak kat situ, baca. Maksilah qasirah baca macam mana? Cara bacaan. Bacaan kalimah mengikut hukum tajwid, bacaan ayat mengikut hukum tajwid, jenis dan pembahagian hukum tajwid. Maksudnya, kita bukan tunjuk kat budak-budak jenisnya, kita tunjuk, okey, contohnya maksilah qasirah ni dia ada jumpa dengan huruf apa. Dia bukan jumpa dengan, kita terang macam tu je apa dia jumpa. Lepas tu talaqi dan musyafahah. Daripada situ, daripada ayat tu, okey, bagaimana cara baca ni, kita tekankan kepada cara bacaan. Dan yang ketiga, aplikasikan bacaan yang dia dah dapat tadi kita dah ambil dalam buku teks kan. Sekarang ni kita buka, macam akak selalu buat dalam kelas, bila akak dah tunjukkan ini dia bendanya. Kat sini kita nak jumpa maksilah qasirah ni, bila kita jumpa dengan hal, lepas tu ada huruf apa selepas tu. Jangan tanya dalam exam. Terang tak apa. Jangan tanya dalam exam. Jangan tanya apakah huruf-huruf iqlab, mampu. Tak mau kita tanya benda tu. Kita tanya apakah cara bacaan, kita highlightkan. Lepas tu seterusnya talaqi dan musyafahah, kita suruh dia perdengarkan cara bacaan. Bagaimana cara bacaan maksilah qasirah. Lepas tu kita suruh tutup buku, kita ambil suruh. Okey, semua orang ambil Quran. Tapi cikgu kenalah analisis dulu kat mana ada ayat tu. Contohnya, okey, suruh sila buka suratul Ikhlas. Ada tak bacaan maksilah qasirah? Suruh dia cari. Itulah nama dia. Kita bagi kat dia. Ada tak berlaku pentaksilan, nak tanya? Ada tak? Ada kan? So, direct terus dapat nampak budak kita boleh berbuat, ambil ayat tersebut. Dan jangan kata ada je. Macam akak akan tanya, okey, ada tak? Ada berapa ayat yang ada bacaan maksilah qasirah? Dikira lah 1 2 3 4 saja. Okey, baca yang pertama, awak baca yang kedua, baca ketiga. So kita boleh dengar bagaimana, sebab cara bacaan ayat berbeza, cara bacaan sama. Kita nak tahu cara bacaan ke kita nak tahu ayat? Cara bacaan kan? So that's why akak kata
cikgu kena kuasai konten. Cikgu kena, ni kadang-kadang kan kita tanya contohnya macam bacaan Lin kan. Buka suratul Fatihah, ada ke bacaan Lin? Tak ada pun Ustazah. Ustazah test awak sebenarnya, padahal kita tak semak pun. Kan? Jadi kita tengok, kita yang kena kuasai dulu. So itu aja cara ajar tajwid. Ajar tajwid kita bagi teori dia, bagi tengok kalimah dia, kat mana dia apa huruf-huruf yang ada, apa tanda-tanda yang ada. Sebab tu kita kata macam Iqra kan, apa tanda. Lepas tu kita suruh budak baca benda tu, lepas tu kita test dia dekat ayat yang lain. Ada tak kita gunakan kebat? Ada kan? Aplikasi. Tadi aku belajar ayat ni. Sekarang aku kena tengok ayat ni aplikasi. Siapa kata kita tak ada kebat? So bila orang tanya, Ustazah ada kebat ke? Ada. Kat mana? Sebab tu kalau orang yang bertanya pun kena tahulah. Dia kata, tak nampak pun kebat, tak ada pun perkataan. Memang tak faham lah tu maknanya. Okay? Baik, next. Ni tajwid. Baru 4. Aduh, ada lagi? Okay. Hadis. Apa itu hadis? Hadis ni sama dia kekal. Hadis ni dia kekal. Hadis sekarang pun tahun 5 pun adab dengan pemimpin. Hadis tahun 5 untuk semakan pun adab dengan pemimpin. Adab lah dah, hadis tentang mentaati pemimpin. Sebenarnya, tolong maklumkan kepada semua kawan-kawan, hadis ini sebenarnya kita wujudkan sebagai satu bidang yang kita ambil daripada adab sebenarnya. Tapi kita wujudkan dalam bentuk konteks hadis. Sebab kita nak murid-murid kita tahu bahawa hadis adalah sumber rujukan kedua dalam pendidikan Islam. Kita tak nak ada orang yang anti hadis. Okey? Baik, seterusnya next Ustaz. Okay. So dia punya standard kandungan ialah merumus dan menghayati hadis, mentaati pemimpin serta mengamalkan tuntutannya secara beradab dan istiqamah. Ingat ajar hadis sama cara dengan ajar kefahaman. So bila baca hadis, Ustaz, next Ustaz. Bila nak ajar hadis, suruh dia baca hadis tu dengan dia punya terjemahan. Jangan dibagi hadis saja, bagi hadis dan terjemahan dan tengok apakah tuntutan, apakah benda-benda yang ada dalam benda tu yang kita boleh amalkan. So kalau kita tengok memahami intisari matan hadis tersebut. Maknanya kita cari apa tuntutan yang ada dalam tersebut. Lepas tu kita kaitkan dengan isu semasa kalau ada lah. Okey, contohnya sekarang ni kan, awak ada pemimpin, awak ada pengawas dekat sekolah. Siapa dia pemimpin? Terangkan dekat dia orang pemimpin. Jadi yang seterusnya ialah apa dia, yang kedua, yang biru tu kan. Yang biru tu kita suruh dia orang aplikasi tuntutan. Okey, bagaimana mentaati pemimpin? Kena tunduk hangguk-hangguk ke? Macam mana ke? Bagaimana dia mentaati pemimpin? So itu aplikasinya. Dan yang warna merah ialah kita nak dia amalkan tuntutan. Bagi pada dia tentang situasi-situasi. Kalau awak ada pemimpin yang begini, apa dia ciri-ciri pemimpin yang kena ada? Apa cadangan awak kalau nak jadi pemimpin bola sepak? Macam mana pemimpin yang kena ada? Kena pandailah main bola sebab dia nak memimpin ataupun dia tarik di mana tak reti nak jadi ketua, sibuk. Lepas tu bila orang bagi tak tahu jawab. Dan kita latih pada budak-budak nak jadi pemimpin bukan mudah. Pemimpin ni dia datang dengan tanggungjawab. Kita bawa, nampak tak kita bawa civic? Bertanggungjawab. Sebab itu hadis ni kalau boleh susunlah dekat minggu yang ada civic tanggungjawab. Ini tak pergi letak kat kasih sayang. Boleh. Kita pendidikan Islam boleh pergi semua tapi highlightkan more kepada sebab tu kata pendidikan Islam ni dia sangat istimewa. Dia boleh pergi mana-mana tapi cikgu kena pandai. Kalau cikgu ikut sebiji-sebiji tak jumpa. Okey, so untuk hadis, cadangan tindakan. Apa dia cara untuk mentaati pemimpin? Apa dia, bagaimana sikap seorang pemimpin? Kalau awak sebagai pemimpin, apa sikap yang kena ada pada awak? Kalau awak orang yang mengikut, apa sikap pada ada? Itu semua adalah cadangan tindakan sampai dia boleh amal dalam kehidupan dia. Next. Hadis. Tadi hadis, sekarang kita pergi kepada akidah. Baik, akidah. Okey, nak bagi tahu Untuk KSSRC Makan, kita ada tema sebenarnya. Okey, kalau kita tengok tema untuk akidah ni, dia punya nombor ialah 4.1 tak silap Kak, kalau dia punya di SKP Kalau 4.1 tu dia berkaitan dengan nama 4.1 sorry, bukan 4. Grace ni. Yang satu tu ialah berkaitan dengan nama dan juga sifat-sifat Allah. Sebab tu kalau untuk tahun 5 dia Al-Malik dengan Al-Hasib. Nampak tak? Al-Hasib dah masuk daripada tahun 6 turun ke tahun 5. Lepas tu yang kedua untuk 3.2 ialah tema berkaitan dengan
rukun iman. So untuk tahun 5 rukun imannya yang berkaitan dengan hari akhirat. Untuk yang ketiga, 5 pula dah apa, 3.3 dengan 3.4 dia adalah berkaitan tema yang berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan ataupun membatalkan iman. So kita belajar tentang syirik, kita belajar tentang sihir. So ada 4 benda lah. Dan selalu orang tanya, nak ajar Al-Malik dengan Al-Hasib ni boleh ke ajar sekaligus? Akak lebih suka pendekatan ajar satu-satu selesai. Al-Malik selesai, Al-Hasib selesai. Sebab Al-Malik Allah yang memiliki, Al-Hasib Allah yang menghitung. Dia dua benda yang berkait, tetapi bagi kita nak kalau kita yang tua-tua ni tak apa, senang. Tapi kalau yang kecil-kecil tu, Al-Malik pun satu, Al-Hasib tak pernah dengar. So might as well kita nasihatkan kawan-kawan kita, Al-Malik ajar satu pelajaran, Al-Hasib ajar satu pelajaran. Okey? Pisahkan mereka. Okey, next. Bagaimana kita tengok untuk ni sanad kandungan ni ada pada mari kita tengok kan 3 kan. Akidah ni dia memang 3. 3.1 ingat balik 3.1 tema apa? Tema berkaitan dengan apa? Nama dan sifat Allah. Okey. 3 kat mana-mana pun di SKP sama je, dia tak berubah. 3.2 mari kita tengok 3.2 adalah berkaitan dengan rukun iman. Tengok 3.2 start next slide. 3.2 meyakini konsep beriman kepada hari akhirat. 3.2 tahun 4 pun sama juga. 3.2 memang berkaitan dengan rukun iman. Okey, 3.3 ialah berkaitan dengan perkara yang membatalkan ataupun merosakkan iman kita. 3.3 ialah berkaitan dengan syirik. Okey, dan 3.4 berkaitan dengan sihir. Okey, bagaimana nak ajar akidah? Mari kita tengok. Ustaz, next page Ustaz lagi. 3.3. So bila jumpa dengan cikgu-cikgu, suruh mereka bawa di SKP dan buka. Sebab apa? Guna buat catatan pada di SKP ni. Di SKP cantik je, comel, tak ada apa-apa catatan. Tu yang kadang-kadang mengajar tu, kadang-kadang pergi ke laut lepasnya. Okey, baik 3.4. 3.5 3.4 dan 3.5 tak ada akidah. Macam mana nak ajar akidah ni? Segitiga akak bagi ni adalah bagaimana nak ajar akidah. Mula-mula kita ajar, kita terangkan tentang maksud. Sebab kadang-kadang perkataan-perkataan kita orang tak faham maksud dia. Lepas tu, bila ada dalil, jangan suruh murid hafal dalil. Dalil Allah Al-Hasib dekat ayat berapa? No, kita nak dalil tu kenapa ada? Dalil itu ialah kita nak keluarkan hukum. Hukum berdasarkan dalil sahaja. Dan juga seterusnya kita nak murid, kita tengok warna biru. Warna biru ialah kita nak dia orang analisis. Analisis apa? Analisis bukti, analisis perkaitan, analisis hikmah, kesan dan kebaikan. Dan yang paling penting ialah warna merah, mencadangkan tindakan. So, kita selalu buat apabila kita beriman kepada Allah, yang Al-Hasib, apa tindakan kita. Dan tolong ingat Al-Hasib ni ramai selalu kata tentang hitung dosa dan pahala. Memang betul. Tapi at the same time, kita nak juga murid tahu bagaimana Allah tu hitungnya. Bagaimana hebat Allah menghitung sampai Allah tahu berapa jumlah orang panggil apa, rambut kita ni berapa. Kita cakap, awak tahu ke rambut awak ada berapa? Kan akak kata bila kita bawa kepada contoh dalam akidah, kita bawa kepada yang hampir kepada anak murid kita, rambut awak tahu berapa? Allah yang tahu. Makanan awak makan tadi berapa banyak yang jatuh sampai ke semut? Allah tahu. Allah hitung semua benda tu. Air laut banyak mana? Air hujan banyak mana? Itu semua Allah yang hitung. So kita bawa benda-benda yang bersifat dalil akli untuk membuktikan benda yang eksplisit ni, yang apa panggil yang abstrak ni, kita bawa supaya dia jadi konkret. Okey. So, itu cara nak ajar akidah. Akidah, ceritakan dulu apa dia benda tu, cari bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia boleh meyakini kalau aku tahu Allah itu Maha menghitung, apa yang aku kena buat. Itu dia punya rumusan kepada bagaimana nak ajar akidah. Okey, next page. Okey, untuk ibadat kita ada 4 juga. Okey, ibadat pun ada tema juga. Ibadat, kalau kita tengok yang pertama, tayamum ni adalah ibadat tentang amalan harian. Yang kedua ialah solat berjemaah. Tayamum, solat berjemaah, solat Jumaat masih kekal sebagaimana tahun 5 sedia ada. Dia cuma tambah solat sunat 2 hari raya. Dia ambil pada tahun 6 bawa ke tahun 5. Okey, so kalau ibadat ni kita tengok tayamum ialah berkaitan dengan diri sendiri. Tema 1 memang berkaitan dengan diri sendiri. Tema 2 ialah berkaitan dengan keliling dia. Sebab kita buat dalam solat Jumaat macam mana, solat berjemaah macam mana, solat hari raya macam mana. Baik, next Ustaz.
So ini adalah DSKP-nya, merumus dan mengamalkan. Dia memang kena rumus, kena amal. Dan akak dah bagi tahu tadi, objektif pengajaran ibadat ialah murid boleh berbuat dengan betul. So bila ajar tayamum, yang asasnya ialah cara melaksanakan tayamum. Okay. Sebab mengharuskan tayamum kita boleh bagi dia orang kemudian, tapi kita kata cara nak buat, jelaskan rukun dan sunat tayamum tu macam mana. Yang tu yang kena buat dalam kelas. Okay, secara bersemuka. Next. 4.2 ialah tentang solat berjemaah. 4.3 berkaitan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat ke solat jemaah? Solat Jumaat dulu. Lepas tu, dan yang akhir ialah solat sunat hari raya. So kita ada pertambahan satu lagi dalam kita punya DSKP. Untuk ibadat ada empat perkara yang kena sampaikan. Bagaimana nak ajar ibadat? Mari kita tengok bagaimana nak ajar ibadat. Kita tengok segitiga ibadat. Akak memang selalu bawa segitiga ibadat ni sebab segitiga ni tak senang kita nak tengok. Okey, yang pertama untuk ibadat, kita kena tahulah maksud dia so apa. Dalam ibadat ni yang bezanya, ibadat dengan benda lain, maksud dalam ibadat dia berdasarkan kepada maqasid syariah. Maksudnya akan membawa kepada rukun, kepada syarat, kepada syarat sah dan sebagainya. So kita kena bagi tahulah kadang apa itu solat Jumaat, apa itu solat jemaah. Lepas tu kita tengok pula kita menilai apa? Menilai kebaikan, keburukan ataupun bagaimana dia menilai. Okey. Tadi kita dah kata solat Jumaat. Contoh solat Jumaat, okeylah, solat Jumaat. Lepas tu kita tengok bagaimana solat Jumaat itu dilaksanakan. Mungkin kita boleh bawa budak-budak kita kepada cara mereka nak duduk, tata cara ketika menghadiri solat Jumaat. Sekarang ni dah berubah bila PKP. Kalau dulu semua orang boleh pergi, sekarang ni berapa orang je boleh pergi, kan? Kita berkaitkanlah dengan keadaan semasa. Dan yang penting sekali yang yang warna merah tu ialah kita nak mereka cadangkan tindakan. Apa cara terbaik nak pergi solat Jumaat? Apa dia tata cara yang baik? Bagaimana cara terbaik untuk menghadiri dan menjadi makmum dalam solat Jumaat. Dan maybe kalau ada masa kita mungkin boleh suruh dia orang buat khutbah. Sebab sekarang ni ingat tak, hari tu for the first time in kita punya hidup kena khutbah. Kan tak pernah. Kalau kita tak pernah tengok, memang takkan dapat lah benda-benda macam ni. Kita bagi pendedahan pada mereka. So itulah tujuannya. Tapi mereka, kita tak boleh lah nak bawa itu sebagai perkara utama. Sebab menjadi khatib itu bukanlah objektif dalam pengajaran solat Jumaat. Dia adalah kepada makmum. Sebab mereka belum sampai lagi kepada tahap khatib tu. Okay, baik, next Ustaz. So ibadat, ingat ibadat yang paling penting ialah dia kena ada amali. Okey, Sirah ada 3 tema. Ustaz-ustazah ingat nanti tolong bagi tahu. Sirah ada 3 tema. Tema yang pertama ialah tema yang berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So cerita yang berkaitan dengan Rasulullah ialah bagaimana Rasulullah berhijrah. Yang kedua, untuk tema yang kedua, kalau 5.2 tu adalah berkaitan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah selesai sifat wajib daripada tahun 1 sehingga tahun 4. Tahun 5 kita bawakan sifat itqan. Itqan ni maksud dia apa? Carilah nanti. Apa itu itqan? Itqan ni kalau kita kata memang kalau buat sesuatu tu yang the best yang kita boleh buat. Sebab kita nak sampaikan kepada anak murid kita, bila you buat sesuatu, buat yang terbaik. Itulah Rasulullah. Itqannya Rasulullah dalam satu. Kalau dia berdakwah, setakat yang dia boleh buat yang terbaik dan termampu dia boleh buat. Ini buat saya siap sudahlah. Mengajar gitu-gitu je lah, dah budak bodoh, biar je lah mengajar gitu-gitu. Tak boleh. Dia kena itqan macam Rasulullah lah, okey? Baik, cuba. Ini kita dah cuba tapi tak dapat. Kita bukannya Nabi pun, kalau dalam sebut dia berdakwah, ada juga orang yang tak dapat hidayah. Macam kita lah, setakat kita buat supaya kita tidak dipersoalkan. Allah akan tanya pada usaha, bukan Allah tanya pada hasil, kan? Usaha kita lah yang penting. So, tema yang ketiga ialah tema Rasulullah dengan sekeliling dia, dengan masyarakat dia. So, bila kita sekeliling, kita bawa kepada bagaimana Rasulullah berdakwah. So, itu 3 tema. Tema yang pertama, kalau 5.1 tu memang sentiasa berkait dengan diri Rasulullah. Tema yang kedua memang sentiasa berkait dengan sifat Rasulullah. Tema yang ketiga memang berkait dengan Rasulullah dengan kehidupan sekeliling dia. So, kena ingat benda tu sebagai JUK, sebagai pegawai, kita kena tahulah. Sebab itu kita punya kekuatan kita untuk bantu. So next Ustaz. Okey, ini adalah DSKP-nya 5.1. Nampak tak? 5.1 kalau kita tanya dah, kita boleh buat quiz pun kat cikgu. 5.1 tema apa? Tema tentang diri Rasulullah. Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah. 5.2 tema apa? Jawab sendiri. 5.2 tema apa? Tema sifat dan sifat Rasulullah.
5.3 ialah tema yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Rasulullah. Okey. Next, Ustaz tengok. Bagaimana nak ajar sirah? Akak suka tekankan kat sini. Ajar sirah. Cara nak ajar sirah, tengok segitiga. Macam mana nak ajar sirah? Next page, Ustaz. Okey, cara nak ajar sirah, okey, kita kena bagi cerita. Sebab apa? Sirah ni ialah cerita. Tapi bukan sekadar cerita. Bila kita paparkan cerita, kita minta budak baca dalam buku teks atau kita paparkan video ke apa ke, minta semasa kita bercerita itu, semasa kita sampaikan cerita itu, minta murid kita catatkan, analisis lah tu, catatkan tindakan Rasulullah ataupun para sahabat. Contohnya dalam cerita hijrah, bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana sikap sahabat baik dia, the best friend yang dia ada ialah Abu Bakar, bagaimana sikap dia, bagaimana sikap sahabat-sahabat lain yang membantu, bagaimana ahlinya, itu benda tu kena highlight. So, cerita peristiwa kena cerita. Hijrah ialah perpindahan apa daripada mana ke mana, cerita, bila berlaku cerita. Tapi yang paling ialah kita kena tengok tindakan Rasulullah dan juga para sahabat. Dan yang ketiga, yang paling penting ialah kalau Rasulullah berbuat begitu, dalam keadaan sekarang awak nak buat macam mana? Apa tindakan terbaik awak? Kalau dalam keadaan awak nak berhijrah, kita takkan pindah rumah. Bila hijrah pindah rumah, memang tak pindah lah. Kita bukan jenis orang pindah dan nomad tu, tak. Tapi berpindah apa? Pindah dari segi sikap. Kalau dulu macam ni, sekarang kena macam ni. Kalau selalu bangun lambat, ni dah PKP tidur bangun lambat, pukul 6.30 baru bangun, ataupun pukul 7 baru bangun. Sekarang ni kena pindah lah, kena sikap. Kita kena berubah. Bahawa hari ini lebih baik daripada hari semalam, hari esok lebih baik daripada hari ni. Bawa benda-benda macam tu pada murid-murid kita. Dan biar mereka bertindak, kita bagi. Okey, apa cadangan? Kita nak suruh dia berhijrah kan? Apa cadangan untuk jadi, okey, kita suruh dia tulis dulu. Macam akak kan, apa kelemahan diri awak? Tulis satu, akak selalu kata. Kita tulis satu. So, hijrah ni ada dalam tahun 4 yang dulu kan? Okey, apa dia kelemahan diri awak? Tulis satu, dia akan tulis. Okey. Next ialah, bagaimana awak nak memperbaiki kelemahan awak? Sebenarnya, kita bawa tentang apa? Hijrah. Tapi kita wujudkan dalam bentuk cadangan tindakan untuk amalan kehidupan dia. Tu. Ini tak asyik-asyik tanya hijrah, nyanyi lagu. Asyik-asyik nyanyi lagu. So nak buat apa dengan lagu tu? Lagu tak apa, selingan. Tapi janganlah sampai tanya hijrah. Apa itu hijrah? Siapa sahabat mengiring Rasulullah? Apa peristiwa? Tak, kita bukan takat nak peristiwa. Kita nak, ingat tak kita kata, objektif ajar sirah sampai kita boleh cinta Rasulullah. Sampai kita boleh ikut sunnah dia. Sebab tu kita kena keluarkan sunnah-sunnah daripada cerita yang ada dalam sirah tu. Sampai murid kita boleh kata, oh hebatnya Nabi ni, hebatnya. Dah sayang. So, kalau macam tu aku kena ikutlah cara dia. Dah sampai dah objektif. Ni kalau tak cerita je, tak dapat apa-apa. Baik, next. Untuk adab. Okey lagi ke ni? Dah pukul 9.20. Okey. Are you okay? Semua orang okey? Okey. Baik, next. Adab Adab pun sama juga. Adab ada tema. Okey, so adab untuk tahun 5 ada 4. Yang baru ialah adab berkomunikasi kan. Adab berkomunikasi dan juga alam sekitar ni. Alam sekitar kita bawa daripada tahun 6, kita bawa ke tahun 5. Adab berkomunikasi ni perkara baru, adab baru yang kita masuk sesuai dengan keadaan sekarang. Murid kita kurang adab bila berkomunikasi. So kita bawa adab menaiki kenderaan kita ambil daripada tahun 4 kan. Adab menaiki kenderaan daripada tahun 4 kita bawa ke tahun 5. Adab jual beli kekal daripada tahun 5. Adab komunikasi perkara baru, alam sekitar bawa daripada tahun 6. So berlaku perubahan yang besar dalam adab ni lah. So tuan-tuan dan puan-puan, nanti tolong maklumkan kepada cikgu-cikgu kita, bila mengajar adab, tekankan kepada bagaimana melaksanakan adab tersebut. Apa dia perkara-perkara, apa dia adab-adab yang telah diberi dalam Islam. Dan kalau boleh kita bawa contohnya macam komunikasi. Bagaimana Rasulullah berkomunikasi? Rasulullah kalau dia berkomunikasi dengan budak kecil, dia ada cara dia. Kalau komunikasi dengan pemimpin, ada cara dia. Dan kita bagi tahu bagaimana Rasulullah ni berkomunikasi. Kadang-kadang sampai Rasulullah juga ditegur bagaimana dia berkomunikasi kan dalam surah Abasa wa Tawalla. Tu kan ada. Jadi kita kata bahawa kita ni dalam berkomunikasi ada cara dia. Cara cakap dengan anak-anak murid kita, Ustazah, macam tu lah. So kita kena tegur. So ada 4 tajuk ataupun 4 SK dalam adab, iaitu kalau SK adab dia 6, 6.1. Mari kita tengok dalam di SKP dia dalam next slide.
6.1 menaiki kenderaan dalam kehidupan sendiri. 6.2 ialah berkaitan dengan jual beli. 6.3 kita tengok 6.3 apa? Komunikasi. 6.4 ialah berkaitan dengan alam sekitar. So, nanti Ustaz-Ustazah bila buat penataran, minta sekali cikgu-cikgu tengok pada standard pembelajaran yang mana yang asas, yang mana yang utama. Menerangkan hukum. Hukum tu memanglah, hukum adalah wajib. Kita kena bagi tahu, melaksanakan, menjaga alam sekitar ni, hukum dia adalah wajib. So, orang yang suka conteng meja, tulis kat situ, Upi was here, berdosa. Bukan senang-senang. Cop-cop kaki dekat dinding tu kan, buat cop batik tu berdosa. Sebab kita wajib menjaga alam sekitar ni. Tak, jangan. Kita kena cakap dia, haram, berdosa lah kalau buat macam tu. Allah tak bagi sebab kita telah merosakkan alam sekitar. Dan yang paling penting ialah bagaimana mengaplikasi adab. Bagaimana adab memelihara macam mana, memelihara macam mana. Jadi itu perkara-perkara yang asas. Tambahan-tambahan tu contohnya kepentingan. Kepentingan ni apa kesan baik, apa kesan buruk dan sebagainya. Baik, next Ustaz. So kalau kita tengok segitiga adab ingat yang akak kata tadi yang warna biru tu adalah unsur-unsur PBD ataupun cara-cara melaksanakan PBD. Okey, untuk yang pertama adab ni kita ajar, kita terangkan maksud. Okey, kalau anak murid kita tak dapat hafal harfan biharfin satu-satu, salah ke? Tak Yang penting dia tahu apa itu alam, apa itu menjaga, memelihara dan memulihara alam sekitar. Yang tu dia kena tahu. Dan nampak tak itu akak kata menerangkan hukum berdasarkan dalil. Jangan tanya dalil, jangan tanya surah apa yang ada, hadis mana yang cakap, tak payah. Kalau dia boleh hafal, alhamdulillah, ekstra bonus untuk kita, bonus untuk dia. Tapi kita yang penting adalah hukum. Dan yang paling yang kedua ialah kita nak murid-murid analisis bagaimana cara. Okey, kalau memelihara macam mana? Kalau memelihara macam mana? Apa cara-cara dia yang kita bincangkan dan juga apakah kebaikan kesan dia? Dan yang paling penting, nampak tu, penyelesaian masalah berpandukan adab yang dipelajari. Contoh, kalau kita kata, kita bagi gambar tentang apa? Longkang sekolah yang tersumbat. Toilet! Toilet kat sekolah kita tu kalau lalu, subhanallah. Itu kan pening. Cikgu lalu pun pening, sampai-sampai sekolah dah pening lah. Macam sekolah akak, jumpa toilet dulu, masuk-masuk jumpa toilet. Allah, kalau tak jaga memang mati terus. Okey, so itu adalah cara nak mengajar adab. Okey, itu dah jelas. So kita kena ingat, ajar adab ni mula-mula bagi tahu apa dia adabnya, apa dia maksud dia, apa dia adab-adabnya, bagaimana nak buat adab. Suruh dia aplikasi, suruh dia amalikan. Kalau macam adab berkomunikasi. Okey, gunakan bahasa yang lembut. Bukan jadi maknya. Lembut maknanya. Macam mana lembut tu macam mana? Awak macam mana berkomunikasi? Nak tegur orang dengan cara lembut. Terus kita dah bawa. Okey, kalau awak ada masalah dengan kawan baik awak. Selalu budak-budak kita ni kalau dengan kawan baik dia takkan cakap. Tapi dalam hati dia, Ustazah sebenarnya saya tak suka lah cara dia. Pergilah cakap sendiri. Kita ajar kat dia macam mana cara nak menegur. Macam mana cara nak puji. Bagaimana cara nak bercakap dengan orang besar. Tu. Sebab itu akak kata, amali adab ni dalam adab, mengajar adab, yang asasnya ialah cara beradab tersebut. So, kena buat amali. Okay? Next. Adab. Habis, jawi. Jawi senang je. Jawi ada dua. Yang pertama ialah teks bertema dan yang kedua ialah khat nasah. Senang-senang pun ramai juga yang tersilap. Okey, teks bertema ni apa dia? Kan kita dah ada. Okey, dalam kita tahun 5, bila mengajar jawi, dia ada dua tujuan. Yang pertama, kita nak bagi kemahiran menulis khat. Tak apalah, tu khat tu kan. Jadi cikgu pun kena ada kemahiran. Ini masalah juga ni. Kita dah sampaikan kepada DPI juga bahawa bukan semua orang terror tulis khat. Khat nasah tahan lagi lah. Khat rikaah mati. Kan? Khat nasah pun tak lulus. Jadi kita kebanyakan cikgu, saya sendirilah. Saya akan tunjukkan video. Dan kita tak reti. Tunjuk video cara buat. Kita bagi latihan. Kita khat nasah. Tapi kalau teks bertema. Apa maksud teks bertema? Dalam kita punya buku teks ada 4 selalunya. 4 teks lah. Okay? Daripada satu-satu teks tu, apa yang kita nak ajar ialah kita nak ajar murid kita buat semula apa yang dia aplikasi semula kaedah yang dia dah belajar daripada tahun 1 sampai tahun 4. So, daripada teks tersebut, minggu pertama, contohlah kan,
tentang menjaga kesihatan diri. Okey, kita kata hari ni daripada teks ni kita baca dulu. Jumpa tak perkataan-perkataan baru? Mungkin jumpa vitamin, stamina, cari perkataan-perkataan. Lepas tu minggu kedua pula kita bawa kepada, kita pilih lah. Kita tengok apa yang domin dalam tu tentang perkataan bahasa Arab, serapan bahasa Arab. So kita ajar tentang, kita kata okey, daripada teks yang sama. So itu akak kata satu teks boleh guna 7 minggu kalau dalam keadaan biasa. 7 minggu boleh guna satu teks. Ini tak, satu teks habis. Saya dah tak ada benda dah nak ajar jawi, tak payah ajar dah habis dah. Sedangkan satu teks tu boleh ajar banyak benda sebagai pengukuhan kaedah penulisan dan bacaan jawi. Kita boleh ajar digraf, kita boleh ajar diphthong, tapi janganlah tulis hari ni nak belajar diphthong. Tak payah kita ambil perkataan dalam tu, kita kata okey, kita lah kumpulkan sebab kita tahu. Okey, kita letak kat depan. Okey, contohnya tentang nak ajar serapan bahasa Arab. Sehat. Lagi apa lagi? Apa lagi lah? Sehat. Lagi apa kita tahu sehat je? Sehat. Banyaklah dalam tu. Kita cari, kita keluarkan. Okey. Kita kumpulkan. Okey. Ini adalah perkataan-perkataan yang ambil pada bahasa Arab. Kita ajar kaedah-kaedah dia. Macam mana nak kenal perkataan bahasa Arab. Dan baca dengan betul. Okey. Serta tulis dengan betul. Itu cara nak mengajar jawi. Mari kita tengok cara nak ajar jawi macam mana. Kita tengok pada slide yang seterusnya. Ini di SKP-nya, amalan hidup sehat. Itu dia punya teksnya, kebudayaan, sukan dan sebagainya. Okey, lagi ni khat nasah. Kita ajar khat nasah. Dan yang seterusnya macam mana nak ajar jawi. Tengok segitiga jawi. Kenal dan baca perkataan, kan? Analisis atau kategorikan. Siapa yang buat benda ni, kita lah minta. Okey, sekarang kita kata, okey, sekarang awak dah tahu dah belajar dah dulu tentang perkataan bahasa Arab pada tahun 4. Sekarang ni cuba cari perkataan bahasa Arab. Kita suruh diorang keluarkan. Di situ mereka telah ada kebat, mereka telah menganalisis perkataan dan mereka telah kategorikan perkataan. Lepas tu kita kata, okey, cuba eja dengan betul. Aplikasi kaedah. Kita dah bagi tahu dah kaedah macam mana nak menulis perkataan serapan bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Dan yang seterusnya, bila kita nak tengok, perasan tak dekat semua ruang daripada permulaan sampailah akhir semua ada pentaksiran. Betul? Kalau dekat nombor 1, cara baca, bila mereka sebut tu baca dengan betul perkataan jawi, kita boleh taksir bahawa budak ni dah boleh baca tahap mana. Kalau baca sihat, tu budak tahap berapa. Tapi kalau baca sehat dan budak tahap berapa. Siap boleh tegur kawan dia lagi. So budak tahap 6. So, dan yang paling penting ialah dalam jawi ni dia boleh tulis dengan betul dan juga dia boleh bina. Mungkin boleh bina maknanya kita kata, okey, cuba bina ayat ringkas. Bagi yang boleh lah, yang tak boleh, tak apalah, cukup sekadar dia boleh baca dan tulis dengan betul. Sebab ingat tak, objektif utama jawi ialah dia boleh baca dan tulis. Baik, habis jawi, selesailah tentang DSKP Pendidikan Islam. Ada ya Ustaz? Next page Ustaz. Kan? Ada dah. Ada soalan? So, pentaksiran sebenarnya berlaku during, semasa. Dan apa sahaja item yang kita gunakan dalam aktiviti, itulah sebenarnya item pentaksiran. Jadi, janganlah tanya, pentaksiran kena buat ke? Macam mana nak taksir? Tak tahu nak taksir? Tak, pentaksiran berlaku. Satu nama dia DSKP, Document Standard Curriculum dan Pentaksiran. Mereka bergerak serentak. Okey? So, dalam pentaksiran yang kita nak kena tahu, yang kita nak kena highlightkan adalah beberapa perkara. Yang pertama, boleh terus lagi ke ni? Nak pergi kepada slide pentaksiran pula? Ke ada yang nak pergi toilet ke 2 minit nak take 5 ke take 2?